واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian yang berada di studio pada hari ini? Saya mengucapkan selamat datang, dan juga yang berada di rumah, yang berada di hadapan kaca TV. Terus kita sama-sama istiqamah dalam My Quran Time, Quran Salat Infak, dan hari ini kita ingin mendalami kepada ayat 28 dan 29 pada halaman yang kelima bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali pada hari ini. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Fazrul. Alhamdulillah Ustaz ya. Kita ramai hari ini bersama kita di Betul. studio. Alhamdulillah bersama-sama kita semua, masya-Allah tabarakallah. Kita ada daripada kumpulan muslimat Masjid Jami' Simpang Pula, Simpang Durian. Simpang Durian. Saja test tadi. Okay. Ingat lagi tu. Alhamdulillah. Simpang Durian Jelebu. Masya-Allah. Masya-Allah. Ahlan wa sahlan ya kepada semua yang hadir, dan moga-moga dengan berada pada hari ini, majlis ilmu pada hari ini, Allah berikan kepada kita keberkatan rahmah, malaikat ya mendoakan keampunan untuk kita semua, dan itu yang kita perlukan dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan dengan doa kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Sama-sama kita saksikan apakah sinopsis ringkasan bagi dua ayat pada halaman yang kelima pada hari ini. Iaitu pada ayat yang ke-28, Allah menghidupkan dan mematikan manusia. Yang ini adalah satu perkara yang perlu kita insafi dan perlu kita kaitkan dengan kesyukuran kita kepada Allah, bukannya kufur. Pada ayat yang ke-29, dia jugalah Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan segala-galanya di bumi. Dan mengapakah ayat ini muncul sebelum kita berbicara tentang khalifah yang Allah jadikan di atas muka bumi ini, iaitu Nabi Adam alaihissalam, dan bagaimana kita sebagai Bani Adam, anak cucu Adam, yang perlu memaknai kepada dua ayat pada ayat 28 dan 29 pada hari ini. Mari sama-sama kita baca ayat 28 hingga 29 bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada episod kali ini kita dapat meneruskan lagi pengajian kita dalam My Quran Time 2.0 Quran, Salat dan Infak. Dan hari ini muka surat yang kelima pada bahagian yang ketiga. Bahagian yang ketiga, iaitu bahagian terakhirlah, iaitu ayat 28 dan 29. Cukup menarik ayat ini untuk sama-sama kita dengar dengan teliti dan kita nak fahami. Mungkin ada sebahagian daripada kita dah hafal sikit-sikit ayat ini, sebab lepas ni kita ada sesi hafalan. Sebelum tu kita nak dengar baliklah hafalan semalam kan. Ayat apa? Innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita nak baca dahulu ayat 28-29. Sama-sama kita dengar dengan teliti, semak bacaan. Kalau ada tersalah, kena betulkanlah kan. Saya pun bukan betul sangat, kadang-kadang kan mungkin takut ada tersalah dan sebagainya. Mudah-mudahan sama-sama kita dipermudahkan urusan kita, insya-Allah. Ayat 28 dan 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون
تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-28 hingga 29 daripada surah Al-Baqarah pada halaman yang ke-5, menyambung kepada bagaimana Allah menceritakan kepada kita orang-orang yang fasik pada ayat yang ke-26, iaitu orang yang derhaka, yang berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala, berpaling daripada risalah Al-Quran, yang tidak mahu ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita doakan kepada kita semua yang berada di studio ini adalah tanda komitmen kita kepada Quran, kepada utusan Allah iaitu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama kita belajar, ya, kita cuba memahaminya dan juga kita cuba mengamalkan dalam kehidupan seharian. Dia kena faham dahulu, ustaz, ya. Kalau dia tak faham, maka kita tak mungkin beramal dengan kefahaman, ya. Dan kadang-kadang kita tak beramal pun, ya, disebabkan oleh apa yang ada di dalam Quran ini adalah sesuatu yang amat luas. Dan bercakap tentang perkara ini, Allah menyatakan orang yang rugi itu ialah orang yang bagaimana apabila Allah nyatakan pada ayat yang ke-28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Bagaimana kamu ni boleh kufur ataupun tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini adalah satu taajub, soalan yang menghairankan, ustaz, ya. Sebenarnya Allah nak cakap, tak pelik sangatlah, macam manalah kamu ni boleh kufur, tak bersyukur kepada Allah yang sebenarnya kamu ini dulu tak ada apa-apa pun. Amwata itu dulu mati, ya, tak ada apa-apa pun, kemudian Allah hidupkan. Itu adalah kematian pertama sebelum kita ini berada di alam rahim, dan akhirnya kita dihidupkan di alam rahim beberapa lama, dan kemudian hidup dalam alam dunia ini beberapa puluh tahun. Itu bergantung kepada berapa umur yang Allah pinjamkan. Jadi di sini adalah satu pertanyaan, satu muhasabah daripada Allah Subhanahu Wa Taala bila di hujung ayat 27 telah pun dinyatakan mereka yang total loss, ya, iaitu yang memang rugi melampau-lampau apabila mereka ini cuba untuk membuat kerosakan, menyusahkan orang, ya, ataupun memutuskan tali silaturahim, ataupun memutuskan hubungan dengan Allah, memutuskan hubungan dengan Rasul, ataupun ada juga masalah, ustaz, ya. Ada setengah orang dia kata saya hubungan dengan Allah, dengan Quran ni bagus, tapi saya tidak mahu ada hubungan dengan Rasul ataupun sunnah. Jadi orang ini adalah anti hadis pula tu. Itu satu lagi masalah bagi orang yang digelar sebagai khasirun. Ya, macam mana kalau tak beramal dengan sunnah, ya? Kalau katakan kita kata bahawa kita percaya kepada Al-Quran, kerana Al-Quran ini memang pun dari masa ke semasa, kalau kita tengok nanti dalam surah ke-9 surah At-Taubah itu bercerita tentang betapa pentingnya beriman kepada Nabi yang memahami Al-Quran ini sebenar-benarnya, yang dapat first hand, ustaz, ya. Pertama kali yang dapat Nabi, dan Nabi beramal dan telah di-endorse, dicop oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah cikgu contoh yang perlu kita imani. Jadi kalau ada yang kata saya beriman pada Quran tapi saya tidak mahu belajar apa Nabi buat dengan ayat-ayat Al-Quran yang ada, itu juga adalah salah satu daripada orang yang fasiq, orang yang derhaka, berpaling daripada Allah, kerana itu adalah seruan di dalam Al-Quran. Baik. Jadi di dalam ayat yang ke-28 ini Allah suruh menginsafi kepada kita, ya. Kaifa takfurun ini adalah mengapa kamu ini sentiasa tidak bersyukur, mengapa selalu nak melawan Allah, mengapa selalu ingin terus bertengadah ataupun berpaling daripada ayat Allah, padahal kamu dulu tak ada apa-apa, kamu mati dan
kami hidupkan, ya, kami hidupkan. Kemudian thumma yumitukum thumma yuhyikum, kemudian kamu akan dimatikan kali kedua dan kamu akan dihidupkan kali kedua, ya, iaitu bila kita sampai di alam akhirat, tuan-tuan sekalian, kita akan hidup kali kedua. Dan perkataan yang digunakan di sini yuhyikum itu berbanding dengan fa ahyakum, Ustaz, ya. Fa ahyakum ni kami dihidupkan, dia menghidupkan kamu. Bila Allah menggunakan perkataan yuhyikum, itu maksudnya Allah sentiasa menghidupkan kamu, nak menceritakan kehidupan yang kedua adalah lebih panjang berbanding dengan kehidupan yang pertama kita di dunia ini. Berapa tahun ya 50, 60, 70, 100 tahun habis. Tetapi kehidupan yang kedua Allah kata adalah yuhyikum, terus hidup, tapi hidup yang bagaimana yang kita inginkan. Kalau kehidupan itu adalah yang bahagia, kita kena bertindak di atas kehidupan pertama ini. Kalau katakan kita tidak mahu yang bahagia, kita boleh buat apa sahaja pada kehidupan yang pertama ini. Jadi di hujung itu Allah menyatakan thumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya kamu akan kembali. Apa maksud kamu akan kembali? Kita ada tubuh kita, Ustaz, ya. Tubuh kita ni akan hancur. Yang akan kembali kepada Allah nanti adalah roh kita bersama amal-amal kita. Itu bila kita jumpa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un yang kembali itu bukan kembali kita punya tangan kita, kepala kita, ini dah tak ada dah, kan, hancur. Yang kekal adalah roh kita yang akan bersama dengan amal. Kalau amalnya seperti tuan-tuan bersama Al-Quran, solat, tolong orang, infak sebaik mungkin dalam duit ke ataupun senyum, semangat, ilmu kita dermakan, maka itulah yang kita akan bawa thumma ilaihi turja'un untuk menjadi satu bekalan. Ya, jadi bila kita berjumpa dengan perkataan turja'un ini, kita kena selalu ingat, saya akan kembali pada Allah, saya nak bawa apa? Kita balik kampung, Ustaz, ya. Kalau kadang-kadang kita balik kampung, paling kurang pun kenalah bawa sikit duit belanja. Kan, bawalah buah-buahan ke apa ke kalau kita nak jumpa mak kita. Dalam kita nak kembali kepada Allah, tak payah bawa buah-buahan, kan. Kita bawa amal kita, harap-harapnya dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka kita akhirnya mendapat buah. Buah yang telah pun kita belajar pada ayat yang ke-25, buah yang seperti pernah kita makan di dunia, tetapi lebih enak, lebih lagi mantap, lebih lagi berkhasiat dan juga lebih indah, kerana kita mengambil cakna tentang apa yang kita perlu bawa menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pelajaran daripada ayat 28 yang kita ingin sama-sama teruskan pada ayat 29. Namun kita berehat sebentar. My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم
يحييكم ثم إليه ترجعون. صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, kita kembali dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Pada hari ini kita membincangkan ayat 28 dan 29. Sebentar tadi pun sudah kita mendalami Ustaz ya, ayat yang ke-28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Dan bila kita ingin bertadabbur ya, melihat kepada ayat Al-Quran, kadang-kadang kita dah biasa Ustaz ya dengar, tetapi cuba kita tengok ayat sebelumnya ya. Kita tengok ayat sebelumnya, mungkin satu atau dua ayat sebelumnya, nanti kita akan lihat apa sebenarnya yang Allah sedang persoal kepada saya, mengapa kamu selalu kufur ataupun tidak bersyukur billah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal banyak perkara yang boleh kita maklumi tentang kufur, tetapi kalau kita merujuk kepada ayat 26 dan 27 itu, Allah menyatakan jangan kufur kepada masalan ma ba'udah, iaitu misal-misal yang Allah bawakan dalam Al-Quran, kerana misal itu adalah sebahagian daripada Quran. Jadi paling kurang ada dua perkara yang Allah persoalkan, jangan kufur kepada misal ataupun perumpamaan yang Allah bawakan, dan yang keduanya sudah tentu jangan kufur kepada Al-Quran itu sendiri, kerana ini adalah salah satu daripada cabaran masyarakat Ustaz ya. Satu kepada orang yang bukan Islam, tetapi orang Islam pun kadang-kadang dia kufur kepada misal dan juga kepada Al-Quran itu sendiri. Apa maksud kufur di situ? Tidak bersyukur. Apa maksud tidak bersyukur? Dia tak bersyukur, Allah bagi perumpamaan. Jadi maksudnya bila Allah cakap perumpamaan tentang hujan, tentang api, saya tak kisahlah, ada nak tahu ke tak tahu, saya tak kisah. Tak perlu pun mencari ilmu. Kalau katakan hadiah Ustaz ya, kalau ada orang yang dapat satu hadiah, dia bersyukur sangat, ui bestnya hadiah ni, saya nak kena belajar macam mana guna telefon ini. Ini orang yang bersyukur. Tapi orang yang kufur, dia dapat hadiah ni, biar lantak lah kan, letak nak hargai ke tak nak ke, kadang-kadang dia letak saja kat tong sampah ataupun dia letak saja atas almari sampai berdebu-debu. Dan ini adalah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat bila Al-Quran ini didebukan ya, diletak atas almari. Dan ini adalah sebagai satu pertanyaan daripada Allah, mengapa kamu tidak bersyukur, kufur kepada hadiah daripada Allah, iaitu Al-Quran. Itu adalah perkara yang perlu kita beri perhatian. Dan lebih daripada itu, orang yang tidak menghargai Al-Quran ini, pada ayat yang ke-27 ini, dia selalu melanggar kepada perjanjian dengan Allah SWT. Itu tanda kufur. Bila seseorang itu tidak mencari Al-Quran, tidak mahu membacanya, tidak mahu mengkaji apa isi hadiah daripada Allah, maka dia boleh melanggar janji Ustaz. Pasal dia tak faham pun apa yang ada di dalam Al-Quran, walaupun dia beragama Islam. Jadi ini adalah satu pertanyaan yang besar untuk kita sama-sama hayati. Ia bukan sekadar untuk acong yang beragama Kristian ataupun Buddha, tetapi untuk kita yang bernama Ahmad, bernama Ali, untuk mengambil pelajaran daripada perkara ini. Kerana apa? Kerana kita ini dulu tak ada apa-apa, kemudian kita hidup. Kita hidup ini tanpa hidayah dan panduan daripada Allah, kita tidak akan sampai ke destinasi. Ya, tidak mungkin kita sampai destinasi, dan kita kena ingat bahawa kita akan menghadapi yuhyikum. Kita akan dihidupkan pada satu masa nanti yang kekal. Pada waktu itu kalau tidak ada panduan, kita merana. Tetapi kalau kita menghargai, mensyukuri kepada misal dan juga Quran yang dibincangkan sebentar tadi, maka insya-Allah kita menjadi orang yang bila balik kampung ke syurga Ustaz. Ya, balik kampung ke syurga kerana kita ikut wis yang betul, hidayah yang betul, dengan kefahaman yang betul, bukan main teka-teka semata-mata. Jadi ayat 28 ini kita baca sekali lagi, dengan mungkin Ustaz Tir ada nak memberi tahu selekoh tajam dalam ayat 28 sebelum nanti masuk bahagian yang seterusnya, kita dah mula nak menghafaz Ustaz. Silakan. Baik, alhamdulillah, terima kasih pada Fadil Ustaz Fazrul menerangkan kepada kita ayat 28 untuk selekoh yang tajam ataupun tempat-tempat yang perlu kita berhati-hati apabila kita membaca daripada ayat yang ke-28 ini. Sudah pastilah ada huruf kaf yang berada beberapa tempat dalam ayat ini. Huruf kaf ni huruf yang berada pada makhraj pangkal lidah, permulaan lidah. Bermula qaf dan dekat sedikit, depan sikit tu huruf kaf. Namun perbezaan qaf dan kaf, kaf ni dia ada sifat hams, sifat hamas, iaitu suara udara, nafas kita terlepas sedikit daripada makhraj selepas daripada kita
menggenggam suara tu. Ka, ki, ku. Okey, kalau kita lihat sini kaifa takfuruna. Pertama ka, kaifa. Bila sebut kaf secara fasihnya mesti ada sedikit elemen tu, hamas. Kaifa takfuruna. Okey, bila dia mati lebih jelaslah angin tu. Bila dia berbaris tetap ada sedikit. Dan kalau dia mati itu lebih jelas. Okey, cuba sama-sama kita. Kaifa takfuruna. Kaifa takfuruna. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum. Dan kebetulan Ustaz Fas, kalimah kaifa tu satu bentuk pertanyaan kan. Dari sudut suara kita, kita boleh tekankan sedikit intonasi. Kan? Kaifa, cuba sebut. Kaifa. Bagaimana kamu nak jadi kufur ni? Kaifa. Dan dalam kita nak fokus hafalan, huruf pertama kita kena nampak ingat dan huruf di hujung tu supaya dapat sambung Ustaz Fas. Kaifa itu Ustaznya ditekankan tadi penting ya, kerana pertanyaan itu berbanding yang kita nak tanya orang lain, kita tanya pada diri kita ya, mengapa ya kamu ini kufur ataupun tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jangan pula kita kata saya tak kufur, saya bukan orang kafir pun. Jangan cakap gitu ya. Bila ayat itu sampai pada kita ya Allah, adakah aku kufur ya Allah ya. Dan kalau ikut Imam Tabari dia nyatakan bahawa Allah bertanya ini adalah peringatan yang tegas ya untuk mengingatkan kita meninggalkan kemaksiatan sebagai satu tanda kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa kamu masih lagi buat maksiat? Mengapa kamu masih lagi dalam kegelapan dan tidak mahu menyesal? Mengapa kamu tidak mahu lagi bertaubat? Ya, dan ingat bahawa tidak bermakna lagi taubat di dalam kubur selepas kematian yang kedua. Pertama kematian amwata, dulu kita tak hidup, kemudian kita hidup di atas muka bumi ini. Bila kita mati sekali lagi habis ya. Jangan lagi tunggu sampai selepas kematian yang kedua, itu sudah terlambat untuk bersyukur, mensyukuri kepada hidayah yang Allah datangkan kepada kita. Jadi pertanyaan kaifa takfuruna billah ini sebenarnya adalah satu peringatan kepada diri saya. Dan bila Allah cakap takfurun ini dalam bentuk mudhari' Ustaz ya, dalam bentuk mengapa kamu ni sentiasa tidak bersyukur, Allah kan, itu tandanya apa? Tandanya ya Allah, maksudnya engkau cakap aku ni tak bersyukur ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Dan kita cari apakah perkara-perkara yang masih lagi belum settle, yang belum lagi kita mengikut kepada jalan hidayah. Mungkin ada surah lagi yang kita belum lagi kaji, ataupun kita belum lagi faham, belum lagi amal. Sudah tentulah kalau kita tak faham kita nak amal, maka kita pun akan sentiasa beristighfar pada Allah dan selalu ingin thumma ilaihi turja'un. Di hujung ayat itu kita nak rasa ya Allah, aku nak kembali padamu ya Allah, aku ingin kembali taubat dan aku ingin kembali di akhirat nanti dengan rahmat daripadamu. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu thumma ilaihi turja'un. Perkataan yang ingin kita fokuskan, turja'un itu daripada kata akar raja'a, iaitu kembali. 104 kali disebut di dalam Al-Quran, muncul dalam surah Al-A'raf ayat 150, surah At-Taubah ayat 94, surah Yunus ayat 56. Jadi bila kita bertemu dengan perkataan turja'un, sudah tentunya kita kena ingat bahawa dia bukan seperti balik kampung saja Ustaz ya, tetapi kita kena pastikan roh kita dulu dalam keadaan yang fitrah, dalam keadaan suci. Kita balik nanti perlu dalam keadaan suci dengan membawa bekalan-bekalan, dan bekalan yang terbaik apabila bekalan itu mengikut kepada misal-misal yang Allah berikan dengan Al-Quran yang Allah turunkan, bukan menyusahkan orang. Istilah dalam ayat 27 itu wa yufsiduna fil ard, ataupun memutuskan silaturahim, memutuskan hubungan dengan Allah, memutuskan hubungan dengan sunnah Rasul. Semua apa yang diputuskan itu adalah menjemput kepada azab yang kita ingin elakkan bersama. Jadi dengan ayat 28 ini sebagai satu pertanyaan daripada Allah, pertanyaan tegas, tetapi tegas Allah Ustaz bukan maksudnya Allah benci kita ya, kerana Allah sayang kita lah Allah memberikan peringatan ini. Bila tuan-tuan menghafal nanti, ianya adalah sebagai peringatan pada setiap masa. Selagi Allah bertanya, kita mendengar ayat 28, ianya adalah tanda Allah ingin mengajak kita kembali
turja'un, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat bertemu dalam My Quran Time 2.0. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada pada segmen seterusnya, itulah tajwid dan juga hafazan. Dah bersedia semua di studio? Semua dah bersedia? InsyaAllah, Alhamdulillah. Nampak slow jawab tu. Lepas ni kita makan sama-sama insyaAllah. Okey, kita nak lihat slide kita yang pertama. Pada bahagian ayat yang ke-28 ini, menyempurnakan hukum ikhfa hakiki pada kalimah kuntum. Okey, dalam ayat ini ada beberapa hukum ikhfa hakiki, antaranya kuntum dan juga amwatan fa ahyakum. Nun mati bertemu dengan ta. Nun mati bertemu dengan huruf ta, maka berlakulah hukum ikhfa di situ. Apa maksud ikhfa? Ikhfa tu maksud sembunyi. Ikhfa tu masuk sembunyi, khafi. Khafa maksud dia tersembunyi. Lepas tu orang tanya, sembunyikan apa? Nak sembunyikan apa? Sembunyikan pandai. Sembunyikan nun mati tu. Sembunyikan apa? Sembunyikan makhraj nun mati tu. Nun kan bila kita sebut nu, na, ni, nu, an. Hujung lidah kita kan terkena langit. Okey. So masa mati tu jangan bagi sampai hujung lidah kena langit. Tu maksud sembunyi. Kalau an, itu jelaskan nun mati, izhar. So kalau ikhfa, bunyi nun tu pada gunnah sahaja. Sifat gunnah nun. Adapun makhraj nun hujung lidah ke langit tu jangan bagi kena. Okey? Jangan bagi kena langit. Sebab kalau kena dia tak jadi ikhfa, dia jadi izhar. Tu pekerjaan pertama, ikhfa hakiki. So hakiki tu hakikat ikhfa. Kita nak dapatkan hakikat ikhfa tu. Kalau kita sebut wa kuntum, tu orang panggil ikhfa dah. Dia dah sembunyikan dah nun tu. Tapi hakikat ikhfa belum dapat lagi. Wa kun, dia dah bunyi hidung gunnah dekat hidung khasyum. Tapi hakikat ikhfa belum lagi. Kenapa? Dia sembunyikan kat mana? Sebab tu dia sebut nun tu disembunyikan di sisi. Kalau bahasa Arab inda, di sisi huruf-huruf dia lah yang 15 tu. Dan hari ini hurufnya ta. Maka nun itu disembunyikan di sisi huruf ta. Ta kat mana? Ta hujung lidah di belakang gigi atas kita. Gusi pengikat gigi.
Maka selepas kita sebut kaf bagi depan, ku tu, okey, dua pekerjaan utama. Ku, nun kita kekalkan pada gunnah saja di hidung. Adapun makhrajnya selepas kita sebut kaf terus pergi pindah dekat ta. Tunggu dekat makhraj ta. Okey? Wa kuntum. Satu, dua, mula. Begitu. Dah kena hati sikit sebab kebetulan huruf ikhfa ta ni dekat dengan nun. Kan? Cuba sebut nun. Nun. Ta. Kan dekatnya. Kalau kita pergi dengan dekat ta tu, masa dengung tu, kita rapat sangat tekan ta, takut-takut macam bunyi nun mati. Takut-takut kita telah menjelaskan nun mati. Ada yang baca wa kuntum. Kalau bunyi lebih-lebih kuat tu macam betul juga. Wa kuntum, tapi sebenarnya salah. Biar dia bunyi renggang sikit, ikhfa, sembunyikan nun mati. Wa kuntum. Satu, dua, mula. Tapi saya bimbang juga Safas. Hari ni saya sesema sikit. Hidung orang kata apa? Sumbat. Takut bunyi sama ya. Kan? Lebih kurang yang bunyi kan. So kalau sesema dia payah sikit nak dapat ketepatan tu. Tapi tadi kurang sikit dah. Alhamdulillah. Okey begitu Itu ikhfa. So pekerjaan ikhfa tak kira lah ada 15 huruf. Kalau nun bertemu dengan qaf umpama depan ni. Tanwin berjumpa dengan ta. Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Kalau kita baca amwatan fa tak boleh. Itu izhar. So amwatan selepas sebut ta je, makhraj kita terus pergi pindah pada huruf fa. Fa kat mana? Gigi kacip tekan perut bibir. Jadi standby kat situ. Jangan tekan betul lagi. Kalau tekan betul dia jadi idgham, masuk terus. Tapi di sisi idgham masuk ke dalam selepas tu. Adapun ikhfa di sisi. Amwatan fa ahyakum. Satu, dua, mula. Ayuh, masya-Allah. Okey, kita nak berpindah kepada sesi hafalan. Hafalan kita juga akan kita hafal pada ayat yang ke-28. Jadi Ustaz Fas dah tadabbur dah dan kita dah boleh ingat dah. Ada bentuk pertanyaan kan? Kaifa? Pertanyaan kan? Bagaimana ni nak kufur? Kaifa takfuruna billah? Cuba sebut kaifa takfuruna billah? Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Thumma yumitukum. Thumma yuhyikum. Thumma ilaihi turja'un. Thumma ilaihi turja'un dah biasa dah jumpa ilaihi turja'un kan. Mana ada dua kali hidup, dua kali mati. Mana dua kali hidup, dua kali mati, dua kali mati, dua kali hidup. Wa kuntum amwatan, mayat, jadi mayat. Fa ahyakum, hidup. Thumma yumitukum, mati pula. Thumma yuhyikum, hidup pula. Thumma ilaihi turja'un. Jom kita mula menghafal. Saya baca kemudian ikut Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Satu, dua, mula. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون
ada 3 thumma. Thumma yumitukum, thumma yuhyikum, thumma ilaihi turja'un. Thumma yumitukum, thumma yuhyikum, thumma ilaihi turja'un. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Okey, sama-sama kita tutup mushaf kita, ataupun nak pejam mata pun bolehlah. Okey, dengar betul-betul saya baca, kemudian ikut sahaja bacaan tersebut. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Masya Allah, suaranya volume tu tak kurang sikit pun. Maknanya semua dapat membaca dengan penuh keyakinan. Mumtaz, insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, kita berehat seketika. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time pada hari ini, Quran, Salat dan Infak pada ayat yang ke-28 hingga 29, dan alhamdulillah kita sudah pun melihat pada ayat yang ke-28, sudah pun kita hafaz sebentar tadi sebagai satu peringatan kepada kita. Kita boleh baca di dalam solat kita, ketika kita naik bas, naik kereta, kita boleh mengulang kaifa takfuruna billah, mengapakah kamu sentiasa tidak bersyukur, kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai satu peringatan bersama. Dan Allah mengingatkan kepada kita, thumma ilaihi turja'un, kepadanya lah kamu akan kembali. Siapakah nya? Nya itu merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dinyatakan pada ayat yang ke-29. Mari sama-sama kita baca ayat 29 untuk kita berkenalan sekali lagi dengan pencipta kita. Dialah Allah yang menciptakan untuk kamu semua apa yang di bumi. Bersama Ustaz Tirmizi. Alhamdulillah, kita nak baca ayat yang ke-29 untuk tadabbur kita hari ini. Kita pasakkan bacaan ini, mudah-mudahan dapat sama-sama kita perhatikan ayat untuk kita dengar kupasan tadabbur
pada ayat huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-29. Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi, kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah langit, lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan dia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Inilah Allah ya yang diperkenalkan di sini. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan untuk kamu apa yang ada di atas muka bumi. Perkataan lakum dalam ayat ini adalah satu perkataan yang amat penting kita beri perhatian. Apa sahaja yang ada di atas muka bumi ini Allah jadikan adalah untuk kita sebagai umat manusia. Dan berkaitan dengan lakum ini, satu perkara adalah Allah jadikan untuk kamu mengambil manfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah jadikan apa yang ada di atas muka bumi ini untuk kamu, untuk kita sentiasa menyedari kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi nikmat kepada kita, yang memberikannya untuk manusia. Ini pendapat daripada Imam Qurtubi. Dan lebih daripada itu, apabila kita cakap bahawa apa yang di atas muka bumi ini adalah untuk kamu, ya Ustaz ya, kalau kita tengok ada kalajengking ke, ada ular ke, kita tengok macam ini kan racun, ada sengat, ini untuk saya ke? Rupa-rupanya kalau ikut Imam Qurtubi, salah satu cara melihat ayat ataupun kita melihat benda-benda yang macam tak berapa okey itu untuk kita ambil peringatan, kerana kalau katakan kalajengking ataupun ular itu berbisa, kita harapkan kita tidak dipatuk di sini, dan lebih daripada itu saya tidak dipatuk bila sampai di akhirat nanti dengan saya menyiapkan amal-amal yang terbaik untuk saya persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah tujuan Allah jadikan objek-objek yang sengat, yang berbisa, yang tak okey, untuk kita jauhkan diri kita daripada azab tersebut bila sampai di akhirat nanti. Dan lebih daripada itu, apabila kita mendengar ataupun melihat ayat ini, Allah cakap bahawa semua ini diciptakan untuk kamu jami'a, ya, tidak ada satu pun yang tertinggal untuk kita. Sudah tentunya Allah jadikan itu adalah untuk manfaat kita. Thummastawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Bila sudah selesai apa yang di bumi ini, kemudian Allah menyempurnakan pula kejadian 7 petala langit, dan Allah itu adalah yang amat mengetahui. Jadi pertama di bumi, dan kemudian urusan di langit juga diciptakan sampai 7 petala. Kalau kita malam ini kita dapat tengok bintang yang berada di langit Ustaz ya, menggunakan teleskop yang kat sini kan, teleskop yang sampai ke atas itu, kita kena ingat bahawa bintang yang jauh itu pun sebenarnya baru langit pertama. Jadi langit kedua, 3, 4, 5, 6, 7 itu kita tak dapat menikmatinya. Itu adalah betapa luasnya kekuasaan Allah, tetapi di hujung itu Allah tak cakap bahawa Allah itu berkuasa. Allah menyatakan wa huwa bikulli syai'in alim. Allah amat mengetahui tiap-tiap sesuatu. Nak beritahu apa kepada kita? Bahawa sebenarnya apa yang di bumi, apa yang di langit yang besar itu pun Allah tahu. Kalau katakan seseorang itu menyatakan, oh amalan saya ini tidak diketahui oleh Allah, Allah tak kisah pun apa yang saya buat, sebenarnya yang besar-besar itu pun Allah kisah, yang kecil-kecil pun Allah kisah, apatah lagi apa yang ada dalam ilmu kita. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah wa huwa bikulli syai'in alim, maksudnya Allah amat mengetahui. Yang tak tahu Ustaz, kita, ya, yang tak tahunya kita. Jadi janganlah kita merasakan bahawa
saya tahu semua perkara, ya, ataupun kalau kita bercakap tentang masalah yang dibawakan dalam ayat yang ke-26 itu, bagi setengah orang dia tak tahu pun apa hikmah Allah jadikan nyamuk, apa hikmah Allah jadikan lipas contohnya Ustaz kan, dalam rumah ada lipas ke, ada cicak dan sebagainya. Bagi setengah orang dia kutuk dia pergi marah ni apa sebagainya, tetapi bagi orang yang beriman dia tak marah-marah, tetapi dia tahu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim, mesti ada sesuatu tujuan, mesti ada kebenaran yang Allah bawakan. Yang penting saya berinteraksi dengan cara yang baik, dengan cara orang beriman, bukan dengan cara orang kufur, iaitu marah-marah dan juga memperkecilkan apa yang Allah nyatakan di dalam kehidupan. Jadi ini adalah satu pelajaran penting pada ayat 29. Kita harapkan, ya, kalau satu pantun Ustaz, ya, pasal kita ada rakan kita daripada Jelebu, ya, jadi pantunnya pun daripada Jelebu jugalah ni. Ya, dari Jelebu ke Kuala Pilah singgah beli rendang mat sirat, sangka baik pada Allah pasti bahagia dunia akhirat. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu pertama ialah mengucap lafaz alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan, dan selalu kita tidak kufur, tidak melakukan perkara-perkara yang buruk sebagai tanda kekufuran yang kita harap Allah jauhkan. Yang pertama. Yang kedua, memperbanyakkan amal soleh dan kebaikan sebagai bekalan di akhirat, kerana kita tahu bahawa Allah jadikan semua yang ada di atas muka bumi ini untuk kita. Kerana apa? Kerana nak bawa, ya, apa yang ada di sini sebagai rezeki sementara, tetapi Allah nakkan kita dapat rezeki yang forever, yang kekal. Tapi syaratnya gunakan apa yang ada di atas muka bumi ini dengan ilmu Allah untuk sampai ke syurga yang amat indah. Kita berdoa di hujung ini bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami untuk sentiasa bersyukur kepada anugerah nikmat-Mu kepada kami, ya Allah. Pada apa saja Kau berikan kepada kami, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa bersyukur ke atas nikmat-Mu, ya Allah. Bila kekuatan kepada kami untuk kami melakukan amal saleh, menambahkan amal saleh, dan amal saleh itu diridai oleh-Mu, ya Allah. Bila kekuatan kepada kami untuk sentiasa kami lakukan kebaikan, ya Allah. Bila kekuatan kepada kami untuk kami tinggalkan kemungkaran, ya Allah. Dan campakkan dalam hati kami, cintakan kepada fakir miskin, untuk menyumbang, untuk berinfak kepada mereka, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang ikhlas, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang ikhlas, ya Allah. Selamatkanlah kami dunia dan hari akhirat, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita yang berada di studio pada hari ini, tuan-tuan yang berada di depan kaca TV, di online, ya. Moga-moga Allah jadikan kita di kalangan orang-orang yang sentiasa bersyukur pada setiap masa, dan kita selalu sedar bahawa ada masa kita tidak bersyukur, tidak lagi bertaubat, ada dosa-dosa kita yang ada. Inilah kesedaran yang ingin kita pupuk dan kembali cepat-cepat kepada kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dengan dua ayat pada hari ini kita selalu mengingatkan diri kita, selalu kembali kepada Allah, dan tahu bahawa Allah Maha tahu apa yang kita laksanakan. Moga-moga apa yang kita laksanakan ini membawa kita ke syurga Allah suatu hari nanti, insya-Allah. Ini yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Apabila makin ramai membaca Al-Quran, memahaminya, institusi keluarga akan menjadi lebih kuat, ya, lebih bersabar lagi, kerana tahu bahawa pasangan yang tidak ada kekurangan ialah apabila sampai di syurga. Di sini ada kekurangan, tetapi terus berpegang kepada iman dan amal soleh pada setiap masa bersama ahli keluarga. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time pada episod yang seterusnya, berbincang tentang sejarah kita, sejarah Nabi Adam, dan apakah rahsia di sebalik komentar para malaikat kepada Nabi Adam suatu masa dahulu. My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين